Assalamualaikum, saya Nur Syafarina dari Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial. Untuk tugasan individu bagi subjek pemikiran kritis dan kreatif, saya memilih tajuk pornografi dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah, iaitu yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun. Saban hari, pornografi dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah semakin meningkat. Pornografi merupakan bahan bertulis ataupun visual yang merangsang seseorang dalam keinginan seksual dan dapat memerahikan pembaca ataupun penonton. Ketagihan akan berlaku sekiranya ia berlaku secara berterusan. Kenapa masalah pornografi dalam kalangan kanak-kanak terjadi? Saya memilih 4 sebab. Yang pertama, kurang didikan agama oleh ibu bapa. Pada zaman kini, ibu bapa telah sibuk bekerja sehingga mengabaikan anak-anak mereka dan membiarkan anak-anak bersama pengasuh di rumah. Hal ini menjadikan anak-anak kurang mendapat kasih sayang daripada ibu bapa mereka dan juga kurang mendapat ilmu di rumah dan lebih bebas melakukan apa sahaja. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat pesat juga menjadi punca dalam masalah ini terjadi. Pada tahun 2021, kita dapat lihat setiap orang mempunyai gadget, begitu juga dengan kanak-kanak sekolah rendah. Tambahan pula, pada era zaman COVID ini, kanak-kanak belajar menggunakan sistem atas talian. Hal ini, mereka lebih canggih dalam penggunaan gadget dan mereka mudah mengeksplor lebih banyak web dan juga aplikasi di dalam telefon. Di samping itu, pengaruh rakan sebaya juga menjadi punca dalam masalah ini berlaku. Kanak-kanak mudah terjebak apa yang diperkatakan oleh rakan-rakan di sekolah. Mereka akan berasa seronok sekiranya rakan mereka mengajak melakukan sesuatu yang merosakkan diri mereka. Oleh itu, ibu bapa dan juga para guru harus memainkan peranan yang penting dalam memantau anak-anak dengan lebih ketat. Akhir sekali, kenapa perkara ini terjadi? Iaitu kurang pemantauan oleh ibu bapa. Ibu bapa yang terlampau sibuk dalam mencari wang juga menjadi punca kanak-kanak terjebak dalam kancah ini. Apabila ibu bapa bekerja, anak-anak banyak meluangkan masa mereka bersendirian dan juga dengan rakan. Mereka berasa bebas dan berani melakukan apa sahaja tanpa dilihat oleh ibu bapa. Oleh itu, pemantauan yang ketat amat penting untuk kanak-kanak yang masih muda supaya perkara yang tidak diingini tidak akan berlaku. Untuk aras pemikiran, saya memilih 4 aras dalam taksonomi Bloom, iaitu pemahaman, aplikasi, sintesis dan juga penilaian. Untuk pemahaman, kanak-kanak tersebut harus mengetahui tentang bahayanya pornografi. Ibu bapa harus memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak, iaitu sentuhan selamat dan juga sentuhan tidak selamat. Yang kedua, iaitu aplikasi. Ibu bapa harus mengaplikasikan kaedah-kaedah yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun ia tidak terjadi dalam kalangan anak-anak, tetapi ibu bapa harus mengambil langkah-langkah berjaga-jaga supaya perkara ini tidak terjadi kepada anak-anak. Yang ketiga iaitu sintesis. Ibu bapa telah melaksanakan tanggungjawab mereka untuk mendidik anak-anak. Malah, anak-anak juga harus bertanggungjawab atas diri mereka sendiri. Dan yang keempat iaitu penilaian. Ibu bapa harus memilih jalan yang terbaik dalam menangani masalah ini dan sekiranya perkara ini terjebak, ia akan melemahkan minda anak-anak tersebut dan juga pelajaran mereka akan terganggu. Hal ini, ibu bapa harus mengambil langkah jaga-jaga dalam mendidik anak-anak supaya perkara ini tidak terjadi dalam keluarga mereka. Antara pemikiran vertikal ataupun pemikiran lateral, saya memilih pemikiran vertikal kerana ia bersifat logik dan menggunakan langkah-langkah yang sistematik dalam menyelesaikan masalah pornografi dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah. Sekiranya langkah satu tidak dapat diselesaikan,
kita boleh menggunakan langkah kedua untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Terdapat 4 cara dalam menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, ibu bapa harus memantau anak-anak dengan ketat, terutamanya tentang penggunaan gadget. Ibu bapa boleh menetapkan masa penggunaan gadget terhadap anak-anak dalam tempoh 2 jam sehari. Begitu juga, ibu bapa boleh mengawal aplikasi anak-anak dengan menetapkan jam 10 diletakkan dalam mode auto off. Seterusnya, meletakkan syarat kepada anak-anak iaitu sekiranya mereka melakukan kesalahan, anak-anak tidak dibenarkan menggunakan gadget. Yang ketiga, ibu bapa harus memeriksa perisian gadget anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa harus menapis aplikasi-aplikasi yang tidak sepatutnya digunakan oleh kanak-kanak bawah 12 tahun. Begitu juga, ibu bapa harus melihat mesej anak-anak bersama rakan-rakan mereka. Dan yang terakhir, ibu bapa seharusnya menyimpan gadget anak-anak selepas mereka bermain. Secara tuntasnya, penggunaan gadget terhadap kanak-kanak sekolah rendah harus diberi perhatian dengan ketat oleh ibu bapa supaya perkara yang tidak diingini tidak akan berlaku. Selain itu, memberi didikan agama yang cukup dan mengajar sentuhan selamat dan tidak selamat bermula dari rumah. Didikan yang utuh harus dimulai dengan didikan agama. Setiap agama mempunyai pegangan yang agak sama, malah diajar bahawa antara lelaki dan perempuan mempunyai batas-batas tertentu. Umat Islam diterapkan dengan rukun Islam dan juga rukun iman yang harus diikuti supaya tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Selain itu, ibu bapa harus mengajar anak-anak dari kecil tentang sentuhan selamat dan juga sentuhan tidak selamat. Sentuhan baik ialah sentuhan yang membuat kita rasa selesa, selamat dan gembira. Manakala sentuhan yang tidak selamat membuatkan kita rasa tidak selesa, marah, sedih dan juga takut. Seawal kanak-kanak 2 tahun, mereka sudah mengetahui tentang tubuh badan. Oleh itu, ibu bapa harus mengajar anggota badan dan fungsi-fungsinya. Terdapat 4 zon yang dianggap sulit dan peribadi iaitu mulut, dada, kemaluan dan juga punggung. Bahagian sulit ini hanya boleh disentuh oleh diri sendiri ataupun ibu bapa, iaitu sewaktu anak-anak memerlukan bantuan dan semasa kecemasan sahaja. Hal ini, dengan adanya didikan yang baik, kanak-kanak akan lebih berwaspada dalam melakukan perkara yang tidak diingini. Di samping itu, ibu bapa harus meluangkan masa bersama anak-anak. Dari kandungan, kanak-kanak sangat dahagakan perhatian terutamanya dari ibu bapa mereka sendiri. Justru, ibu bapa harus meluangkan masa sebaik mungkin untuk anak-anak supaya kekuatan antara anak-anak dan ibu bapa sentiasa kuat. Sesibuk manapun ibu bapa dalam mencari wang untuk keluarga, masa juga amat penting dalam pembesaran anak-anak. Kanak-kanak tidak seharusnya dibiarkan sahaja dan ditemani dengan orang gaji dan gadget, malah mereka harus bersosial dengan orang sekeliling mereka. Ibu bapa harus melakukan aktiviti redah pada setiap petang dan hujung minggu supaya kanak-kanak boleh melupakan dunia gadget mereka untuk sementara. Setiap malam, ibu bapa harus bertanya kepada anak-anak tentang kehidupan mereka di sekolah. Justru, anak-anak akan berasa mereka diambil berat dan kasih sayang daripada ibu bapa mereka sendiri. Sebagai konklusinya, masa bersama keluarga akan mengeratkan hubungan antara satu sama lain dan kanak-kanak lebih cenderung untuk berkongsi cerita dan percaya kepada ibu bapa mereka dari orang luar. Yang terakhir, apa yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk mengelak daripada perkara yang terjadi? Ibu bapa harus menapih buku-buku cerita, komik dan majalah kanak-kanak. Buku merupakan teman setia dalam menuntut ilmu. Tetapi, sebaliknya ada setengah buah buku yang berunsur lucah kepada kanak-kanak.
Hal ini harus dititik beratkan terutamanya kepada ibu bapa dalam menapis setiap buku cerita, komik dan majalah kanak-kanak sebelum membelinya. Pada tahun 2012, politik berkuasa menggesa Kementerian Dalam Negeri untuk mengemas kini Dasar Buku Negara pada tahun 1998 kerana terdapat banyak aduan menyatakan buku-buku yang berunsur lucah. Sebagai contoh, buku cerita kanak-kanak yang berunsur yang telah dijual lebih dari 3 juta iaitu Where Did I Come From mendapati sangat berbahaya kepada kanak-kanak. Buku-buku yang diimport dari luar negara kebanyakannya tidak bersesuaian dengan adat dan budaya Melayu ataupun budaya Asia. Begitu juga dengan komik dan majalah yang dijual pasaran. Contohnya seperti manga Jepun yang menjadi kegilaan rakyat Malaysia. Terdapat banyak manga yang mempunyai literasi lucah berserta ayat-ayat yang lucah yang disampaikan kepada pembaca. Oleh itu, ibu bapa harus berwaspada dalam menapis buku cerita, komik, majalah sebelum membelinya. Akhir sekali, satu penyelesaian yang dipilih iaitu ibu bapa harus mengawal ketat anak-anak tentang penggunaan gadget. Terdapat 78.3% ibu bapa memberi gadget kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka mampu mengakses tanpa pengetahuan ibu bapa. Ibu bapa harus membenarkan anak-anak menggunakan gadget hanya 2 jam sehari dan harus mengawal ketat penggunaan gadget dalam masa seharian mereka. Terima kasih.